Buat pertama kali dalam sejarah, kita akan menyaksikan satu wildcard yang sangat besar dalam pilihan raya kita, iaitu kemasukan jutaan pengundi baru. Pengundi muda 18 hingga 20 tahun susulan pelaksanaan undi 18. Dan ia akan bermula di sini, pilihan raya negeri Johor. SPR telah mengumumkan hari pengundian ditetapkan pada 12 Mac ini, 26 Februari untuk hari penamaan calon. Jadi PRN Johor menjadi PRN pertama dan pilihan raya pertama yang akan menyaksikan kemasukan pengundi muda. 700,000 orang pengundi 18 ke 20 tahun di Johor sahaja. Bagaimana ini mengubah strategi dan percaturan politik semua parti yang akan bertanding, bukan sahaja di negeri Johor, tapi bagaimana ia juga akan mengubah gambaran menuju ke PRU 15 tidak lama lagi. Ini Dialog 3 Penjuru. Hari ini saya bersama dengan 3 orang tetamu sudah tentu, 3 penjuru. Amira Aisyah adalah Setiausaha Agung Parti Muda, R. Yuniswaran, Ketua Angkatan Muda Keadilan Johor atau AMK Johor, dan Muhammad Farid Khalid adalah Naib Ketua Pemuda UMNO Johor. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Waalaikumsalam, terima kasih. Saya mahu mulakan dengan Farid dahulu. Farid, bagaimana kehadiran pengundi 18 ke 20 tahun kali ini akan mengubah formula dan percaturan politik parti anda, UMNO? Terima kasih kerana menjemput Pemuda UMNO dan saya rasa berbesar hati mewakili Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Johor dalam sesi dialog ini. Daripada PRU yang ke-14, kita hanya menyaksikan 1.8 juta sahaja pengundi dan kini meningkat kepada lebih kurang 2.5 ataupun 2.6 juta dan dari keseluruhan 3.52 juta rakyat di Johor. Dan kita dimaklumkan bahawa dengan PRN Johor ini akan menyaksikan lebih kurang 175,000 pengundi baru di bawah 21 tahun dan selebihnya adalah pengundi yang lebih dewasa yang dikira automatik sebab pindaan perlembagaan telah pun dibuat. Betul, pengundi baru ini sebenarnya memberikan satu kesan langsung kepada semua parti politik, terutamanya kami sebagai sayap-sayap pemuda, sebab ini menunjukkan satu cabaran baru bagaimanakah kita nak memikat dan menarik perhatian anak-anak muda untuk bersama dengan Pemuda UMNO khasnya. Dan saya sangat percaya dengan pertambahan 30% pengundi baru di Johor ini, ianya akan menjadi satu cabaran yang sangat besar, tapi saya kena mengaku ia bukan untuk UMNO sahaja, tapi juga untuk rakan-rakan parti yang lain, terutamanya untuk dua lagi rakan panel kita pada malam ini. Itu untuk mukadimah saya. UMNO susah untuk dinafikan. UMNO sinonim dengan sistem politik lama. UMNO juga ditolak di Johor kali terakhir pilihan raya diadakan. Jadi apa yang membuatkan UMNO yakin kali ini ia mampu menambat semula hati rakyat Johor tambahan lagi dengan kemasukan ratusan ribu pengundi muda? Pertama, saya kena mengaku bahawa PRU yang ke-14 telah beri satu pengalaman yang sangat pahit, tapi dia membina kepada UMNO dan BN itu sendiri. Dengan hanya memperoleh 19 kursi pada ketika itu, sebenarnya kami rasa sangat berbangga walaupun pada ketika itu penuh dengan cabaran yang besar. Dan di pihak kami akan katakan itu adalah dilema percaturan fitnah yang paling melampau, tapi itulah kesan pilihan raya dan kami terima dengan seadanya. Antara keyakinan kami ialah pertamanya Pakatan Harapan yang ketika PRU 14 itu menggabungkan keseluruhan parti-parti komponen mereka ketika itu, pada PRN kali ini nampaknya mereka tidak akan jadi segerombolan ketumbukan gerakan seperti mana PRU yang ke-14. Jadi ini saya percaya adalah satu kelebihan untuk pihak Barisan Nasional di Johor khasnya untuk melihat bahawa cabaran kami bukanlah ketumbukan utama yang satu, tapi sebaliknya kami akan berhadapan dengan beberapa pecahan parti Pakatan Harapan yang sehingga kini pun kita pun kena mengakui bahkan PKR sini pun agak keberatan untuk menggunakan logo Pakatan Harapan. Ini juga merupakan satu kelebihan untuk kami untuk menunjukkan kepada rakyat Johor khasnya bahawa dari dulu hingga kini dan insya-Allah pada masa yang akan datang BN kekal sebagai parti penyatuan yang sentiasa memberikan kesepaduan dalam setiap kaum yang bersolidariiti dalam komponennya. Dan saya kena mengaku terlahan bahawa BN ini masih lagi mengamalkan cara lama. PRU yang ke-14 sebenarnya telah merubah keadaan itu. Kepimpinan utama dalam Barisan Nasional juga sebenarnya telah pun
memperlihatkan sangat besar perubahannya dengan banyak, dan saya boleh akui mereka sangat menerima pandangan daripada akar umbi. Apa yang saya boleh sebutkan ialah sehingga ke tahap ini Majlis Kerja Tertinggi UMNO sebenarnya sangat memberi perhatian kepada suara-suara rakyat, khasnya kepada ahli parti di bawahan, yang mana ia mencerminkan kepada suara dan juga dapatan rakyat semasa. Dan ini saya percaya antara perubahan yang sangat baik yang saya sendiri boleh akui bahawa cara lama politik BN itu insya-Allah sedikit demi sedikit kita akan suburkan dengan yang baru. Ya, kita sememangnya menyaksikan lebih ramai wajah muda, wajah baru dilantik ke dalam kepimpinan ataupun di peringkat-peringkat lain Barisan Nasional dan juga semua parti. Tapi persoalannya, adakah ini sekadar mungkin hanya wajah baru atau simbolik, dan adakah mereka mempunyai pengaruh dan kuasa yang signifikan dalam decision making parti? Itu saya akan kembali kepada itu sebentar saja lagi dengan Farid. Tapi saya mau pergi ke Amira pula. Amira, sudah sedia maklum muda adalah parti baru. Tidak mengambil bahagian dalam PRN sebelum ni. Ini adalah kali pertama muda ambil bahagian dalam PRN, dan nampaknya muda akan go all out juga dalam PRN kali ini terus. Mengapa muda memilih Johor sebagai PRN yang pertama untuk bertanding? Terima kasih banyak-banyak Luqman. Tapi mungkin sebelum saya pergi ke kenapa muda memilih Johor ataupun bertanding dalam PRN Johor, pertama sekali mungkin saya nak sentuh sikit tentang kewujudan pengundi 18 hingga 21 tahun itu. Saya rasa untuk pengundi berusia 18 hingga 21 tahun, mereka ni orang-orang muda, dan semua parti, tidak kira muda ataupun parti-parti yang lain, perlu sedar bahawa orang muda sekarang ini berbeza dengan orang muda zaman dahulu, di mana dengan wujudnya media sosial, orang muda sekarang ini lebih cakna dengan apa isu yang sedang berlaku di peringkat Johor dan juga di peringkat nasional. Dan orang muda zaman sekarang ini lebih sedar bahawa apa itu pentingnya sesebuah parti politik dalam mencorak kehidupan mereka, dalam mencorak polisi-polisi dan dasar-dasar yang ingin mereka perjuangkan. Jadi saya rasa untuk muda sendiri, first and foremost, percaturan politik kita tidak berbeza hanya kerana muda ini adalah sebuah parti yang baru, dan apabila muda itu diwujudkan sendiri pada waktu itu, in our mindset kita adalah kita perlu perjuangkan agar generasi undi 18 ini ada dalam pilihan raya akan datang. Jadi daripada awal kita ditubuhkan sehingga sekarang kita sedar bahawa the most important thing untuk kamu memenangi hati orang muda adalah dengan memperjuangkan apa yang mereka mahukan. Dan this is not something yang against national agenda, kerana orang muda adalah median age di Malaysia sendiri adalah 29 tahun. Bermakna sekiranya kamu memperjuangkan agenda-agenda untuk orang-orang muda adalah kamu memperjuangkan agenda untuk the masses of Malaysia. I think that's satu benda yang sangat penting untuk semua parti, bukan sahaja muda. Kedua, kenapa muda memasuki PRN Johor? Pertama sekali adalah situasi muda itu sendiri dalam PRN sebelum ini, kerana walaupun muda telah menghantar pendaftaran pada tahun 2020, tetapi ianya hanya diluluskan pada hujung tahun lepas, Disember. Benda itu juga satu benda yang kita celebrate, walaupun lama untuk kita menunggu nasib untuk kita ditubuhkan ataupun didaftarkan, but the good thing is akhirnya kita berjaya didaftarkan. Suatu PRN Melaka dan PRN Sarawak, sekiranya muda ingin memasuki PRN tersebut, kita tidak ada logo untuk bertanding, itu pertama. Kedua, kita faham bahawa betapa pentingnya untuk memastikan ada kesatuan di dalam blok pembangkang, dan sekiranya muda masuk sebagai blok bebas ataupun bukannya sebagai salah satu penyumbang kepada blok pembangkang, itu tidak akan berjaya memenangi hati rakyat. Muda sedar tentang perkara itu. Jadi untuk PRN Johor ini, muda sangat serius untuk bertanding. Kenapa? Kerana muda ditubuhkan untuk memperjuangkan hak-hak orang Malaysia. Kita ditubuhkan untuk memperjuangkan perkara seperti hak pendidikan berkualiti dan akses pendidikan kepada semua. Kita ditubuhkan untuk memperjuangkan peruntukan sama rata kepada semua ahli Dewan Undangan Negeri dan juga ahli-ahli Majlis Parlimen, untuk memastikan semua rakyat mendapat apa yang mereka berhak untuk terima. Dan kita juga ditubuhkan untuk memastikan bahawa kita mewujudkan satu politik baru di dalam sistem politik Malaysia. Dan semua ini untuk kita perjuangkan perkara-perkara ini, kita perlu berada di dalam sama ada Dewan Parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri. Dan kerana muda baru ditubuhkan, it's so opportune that PRN Johor diwujudkan as soon as muda didaftarkan. Jadi saya kira PRN Johor adalah masa yang terbaik untuk muda menunjukkan dan membuktikan bahawa muda serius dalam membawa perubahan-perubahan yang kami sentiasa canang-canangkan. Dan that's why kita masuk
dalam PRN Johor dan goal kita hanya satu. Kita masuk untuk menang pilihan raya negeri Johor. Baik, Eunice, bagaimana pula dengan PKR? Selepas ditolak bulat-bulat dalam PRN Melaka dan sebelum itu PRN Sarawak sekalipun, apa yang membuatkan PKR yakin Johor akan berbeza? Baik, terima kasih kepada Lokman. Berkenaan dengan Melaka dan Johor ni sungguh berbeza. Kita perlu faham setiap negeri atau PRN yang kita lalui mempunyai demografi dan juga struktur geografi yang berbeza. Ya. Oleh itu, parti kita perlu akuilah keadilan juga ada beberapa kelemahan di mana di Melaka itu. Maka kita telah belajar dari kelemahan itu, maka parti telah memperkemaskan jentera di negeri Johor untuk menghadapi pilihan raya kali ini dengan mengenal pasti pengundi-pengundi atas pagar supaya mereka dapat mengundi kembali kepada keadilan dan juga Pakatan Harapan. Bukan itu saja, PRN sebelum ini kita dapat melihat low turnout voters di kebanyakan rakyat tidak pulang mengundi atas faktor wabak COVID-19. Kini pula Omicron mengganas dan kita melihat kes-kes sedang meningkat setiap hari. Dan juga fokus menstabilkan kewangan akibat kemelesatan ekonomi. Pengundi sudah mula keletih dengan situasi politik hari ini. So kita faham bukan sahaja keadilan, malah semua parti juga mendapat undi berbanding undinya kurang berbanding parti sebelum-sebelum ini dalam PRU. Baik, adakah sekurang-kurangnya kerana kita lihat Eunice mengatakan bahawa PKR ada melakukan improvement, sedang belajar daripada kesilapan. Sekurang-kurangnya dari mana saya duduk ataupun orang awam melihat, formulanya dan stylenya masih lagi lebih kurang sama yang akhirnya mengakibatkan kekalahan teruk di PRN Melaka, di PRN Sarawak. Apa benar-benar improvement yang dilakukan menuju ke PRN Johor ini? Kerana improvement itu perlu bersifat total kerana prestasi agak lemah dalam dua PRN sebelum ini. Apa perubahan total secara spesifik yang dibawa dalam PRN Johor ini khasnya mengambil kira anak muda yang semakin ramai? Baik, bagi keadilan negeri Johor, khususnya AMK Johor, baru-baru ini kita telah melancarkan jentera pilihan raya AMK bagi PRN negeri Johor. Kitalah parti yang terawal melancarkan supaya kita lebih awal menggerakkan jentera-jentera di semua kawasan-kawasan yang keadilan akan bertanding. Maka perlu ambil kira juga sentimen pengundi muda dari rata-rata yang ingin melihat apa tawaran yang diberikan kepada mereka. Bukan sahaja tawaran, kita perlu memahami aspirasi mereka. Apa yang mereka mahu daripada parti-parti politik ialah negara yang maju, politik yang bebas daripada korupsi, politik yang tidak melampau. Itu yang mereka mahu lihat. Bukan saja rata-rata janji-janji sahaja, tetapi aspirasi anak muda itu adalah mereka mahu melihat politik yang stabil, negara yang maju, bebas daripada korupsi, peluang kepada semua anak-anak muda. Itu kita meletakkan pada PRU yang akan datang. Dan juga kita telah merangka juga dan sedang merangka manifesto ataupun janji-janji dalam Pakatan Harapan ataupun keadilan di negeri Johor supaya kita fokus lebih kepada anak muda. Ya, perlu fokus juga tentang isu-isu semasa yang menghantui anak muda lah, terutamanya golongan berusia 18 hingga 30 tahun. Kerana mereka lebih celik politik dan cenderung mengundi atas prestasi parti itu sendiri. Ya, mereka boleh menilai sendiri. Tapi kita lihat lagi satu sudut adalah kali ini keadilan negeri Johor khususnya AMK akan memasukkan 6 orang calon muda ataupun 30% daripada jumlah kerusi yang keadilan akan bertanding di negeri Johor. Jadi kita akan menunjukkan wajah-wajah baru dan juga saya yakin melalui wajah-wajah baru ini dengan persediaan jentera, dengan tawaran-tawaran yang cukup inklusif, ya, bukan hanya janji-janji semata untuk memenangkan pilihan raya, tetapi merangka satu dasar yang ada yang hala tuju, ada yang jelas untuk tahun-tahun yang akan datang. Ini semua untuk menambat hati pengundi di Johor, khasnya anak muda. Tapi keputusan PKR untuk menjadi satu-satunya parti dalam Pakatan Harapan yang menggunakan banner, logo yang lain berbanding parti-parti lain dalam PH. Mereka mahu pakai logo PKR dan bukan panji Pakatan Harapan. Bagaimana ini membantu pada sentimen dan inisiatif untuk menambat hati pengundi? Baik, pertama sekali kita pernah melihat panji keadilan pernah mencipta sejarah pada PRU yang lepas, yang berjaya juga menubuhkan kerajaan. Dia juga ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Ya. Dan keduanya,
keadilan, akar umbi keadilan telah menyuarakan bahawa perlunya kembalikan logo keadilan supaya menjadi panji keadilan untuk bertanding. Pada kongres yang lepas, merata-rata akar umbi telah mengusulkan supaya pada PRU atau PRN yang akan datang untuk menggunakan logo keadilan. Sebab ini adalah aspirasi anggota supaya kita yakin dengan logo kita. Sebab di seluruh negara, semua pengundi pada PRU yang lepas mengenal logo ini. Malah Pakatan Harapan itu kurang popular di beberapa kawasan luar bandar. Malah kita melihat di Melaka, saya sendiri ada turun membantu rakan saya, saudara Persang di RIM. Saya ada turun beberapa kawasan-kawasan pendalaman. Mereka kurang tak kenal dengan bendera harapan. Maka itu kita melihat dari segi statistik dan juga daripada culaan yang kita buat, maka kita rasa ada keperluannya bahawa why don't kita cuba dalam keadilan di negeri Johor pada PRN akan datang kita menggunakan logo keadilan di mana mereka kenal logo ini, ya, logo keramat kita boleh katanya. Tapi adakah ia berisiko untuk mewujudkan sentimen bahawa terdapat kerapuhan dalam solidariti dalam Pakatan Harapan kerana satu parti break away untuk pakai bendera lain? Saya rasa kita tidak break away, cuma ini adalah strategi politik di mana kita boleh lihat di mana Sabah dan Sarawak juga menggunakan kaedah yang sama. Ya, kita boleh lihat dia mengikut demografi dan juga negeri yang mengikut masing-masing. PRN ini adalah, saya akui memang satu cabaran yang besar bagi keadilan dan juga kita mengakui bahawa kita perlu buktikan bahawa logo keadilan ini boleh memenangkan kursi-kursi supaya kita boleh menentukan kerajaan. Baik, Farid, arguably UMNO mungkin parti yang paling perlukan lebih pembaharuan terbesar selain daripada PKR dalam konteks kita berbincang berkenaan dengan untuk menambat hati anak muda. Kita tahu antara standard measure semua parti adalah untuk memperkenalkan lebih ramai calon muda, wajah baru. Tapi apa yang UMNO lakukan sebalik itu, beyond that, selain daripada hanya memperkenalkan lebih ramai calon muda, apa yang UMNO lakukan untuk menunjukkan kepada pengundi di Johor dan di Malaysia secara keseluruhannya, ya, kami sedang berusaha untuk memudakan parti lama ini? Terima kasih Lokman. Pertamanya kita nak kongsikan bahawa adalah juga kenyataan daripada Ketua Pemuda UMNO Johor, Saudara Hairi Mat Shah, bahawa kita sangat berbesar hati sekiranya kepimpinan parti memberikan alokasi sebanyak juga 30% kepada kelompok orang muda untuk sama-sama membantu menjadi calon dalam PRN yang akan datang. Itu yang pertama, kaedah kita supaya pemuda dapat sama-sama mewarnai politik dalam negeri Johor. Yang keduanya, sudah pasti kita pun sebagai ahli parti sangat terkesan dengan pandangan-pandangan orang luar bahawa kita ni adalah parti lama yang terikat dengan cara lama. Tapi yang saya nak kongsikan sebenarnya satu bentuk politik baik yang sentiasa UMNO kemukakan adalah bersikap jujur. Kenapa saya katakan begitu? Pertama, adalah satu kelebihan untuk kami pada konsep ini. Kami menggunakan konsep kestabilan dan juga kejujuran di Johor untuk meraih undi golongan muda dan juga orang ramai. Kenapa? Kerana kami terpaksa mengambil kelebihan dalam PRU yang ke-14 adalah satu sejarah terbuka bahawa Pakatan Harapan khasnya terbukti untuk tidak berjaya mengotakan banyak manifestonya. Bahkan penulis manifesto PH ketika itu, Wan Saiful juga mengesahkan bahawa akhirnya manifesto itu bukan kitab suci dan mereka tidak ada tanggungjawab untuk menyempurnakan kesemuanya. Jadi yang saya nak sebutkan ialah BN belajar daripada situ bahawa sebenarnya janji-janji manis mata-mata tidak langsung akan memberikan pembaharuan kepada parti kita. Sebaliknya, parti UMNO ini, parti BN ini akan sentiasa mengutamakan pembaharuan dari segi pengotaan manifesto berdasarkan sesuatu yang realiti. Sebab rakyat hari ini terpaksa mengakui bahawa kestabilan adalah satu kunci yang sangat penting. Dan BN Johor Hasil Pemuda sangat komited untuk membantu parti kami memenangi sebanyak mungkin kerusi pada kali ini. Sebab rakyat Johor khasnya, Lokman, kita terpaksa bercerita tentang ekonomi. Adalah pada tahun 2017 akhir dan Johor tetap teratas dalam kedudukan ekonominya dalam Malaysia. Dan Lokman, tengoklah peratusan ekonomi kita sekarang. Johor berada di tangga ke-6 dan pelaburan masuk juga adalah tangga ke-8.
Ini juga yang saya katakan tadi, kestabilan yang kita kena kemukakan adalah bentuk pembaharuan yang kena diketahui oleh seluruh rakyat Johor khasnya, bahawa pembaharuan yang kita nak katakan tidak dapat kita penuhi sekiranya parti yang menguasai itu adalah parti yang tidak sependapat dan sekepala pandangan politiknya. Kalau saya boleh sebutkan dari segi pembaharuan, ya kita membaharui niat kita dari segi mengatasi rasuah dan juga kleptokrasi. Buktinya ialah BN dan UMNO sendiri khasnya kita langsung tidak mengambil campur pun dalam urusan sebarang kes-kes mahkamah yang terlibat kepada pemimpin kita. Dan bahkan tidak ada satu desakan pun daripada pemuda khasnya untuk supaya pemimpin-pemimpin kita yang sedang dibicarakan dilepaskan. Tidak. Tapi sebaliknya, Luqman, kita kena mengaku ada sebahagian rakan-rakan politik dalam negara kita yang pada satu ketika itu sedang dituduh di mahkamah. Tapi sejarah membuktikan mereka dilepaskan daripada pertuduhan. Sedangkan dalam komposisi BN itu sendiri, kita menghormati perundangan, bahkan kita mengesyorkan pemimpin tersebut secara peribadi mencapai keadilan untuk dirinya dengan kaedahnya sendiri, tanpa campur tangan politik. Jadi kalaulah saya boleh kongsikan, ini antara pembaharuan-pembaharuan yang kita nak katakan bahawa BN pada wajah PRN Johor ini sangat memberikan satu pembawaan yang sangat baru pada rakyat Johor bahawa ya, kita kekal nak jadi parti yang dominan dalam penguasaan kerajaan untuk kestabilan. Yang keduanya, kita tekad untuk menjadi parti dengan semangat yang baru, yang bukan sahaja kita menolak sebarang salah guna kuasa, bahkan kita tidak akan campur tangan dalam semua selok-belok bidang kuasa dalam negara kita. Itu Luqman untuk respon saya. Farid, apa kata Farid kepada kritikan yang mengatakan bahawa UMNO sering memasarkan tema keadilan sebagai salah satu tema apabila menuju ke pilihan raya? Seolah-olah membayangkan hinting bahawa kerajaan UMNO lebih stabil dan tidak akan rapuh dan jatuh seperti kerajaan pembangkang seperti sebelum ini. Tapi mereka mengatakan pada masa yang sama UMNO memainkan peranan penting dalam menjatuhkan kerajaan PH pada awal 2020. Jadi ia agak hipokritikal di situ daripada segi kestabilan. Respon Farid? Luqman, kita kena mengaku langkah Sheraton bukanlah langkah yang digerakkan oleh UMNO. Langkah Sheraton adalah satu langkah besar yang saya percaya Presiden muda juga maklum antara langkah-langkah susulannya. Dan saya percaya Presiden pemimpin besar PKR juga maklum bahawa siapakah di sebalik langkah Sheraton itu. Bahkan saya kena mengakui bahawa ianya dimonopoli oleh pemimpin utama daripada Parti Bersatu. Jadi adalah tidak adil untuk mengatakan UMNO lah yang membawa kepada kejatuhan kerajaan PH. Itu yang pertama. Kerana pada pandangan kami bahawa kelompok Pakatan Harapan lah yang saling menjatuhkan kerajaan mereka ketika itu. Bahkan Luqman, kita kena ingat bahawa BN dan UMNO serta komponen je adalah kelompok yang sangat menyuarakan kepada Duli Yang Maha Mulia supaya ketika itu pun seharusnya pilihan raya diadakan. Namun kita kena mengetahui bahawa Sri Paduka Baginda ketika itu memberikan nasihat baginda bahawa sewajarnya pilihan raya tidak boleh diadakan sebab negara ketika itu tidak sesuai untuk dilaksanakan satu pilihan raya. Jadi itu adalah sedikit pembetulan yang saya kena suarakan bahawa PH jatuh bukan sebab BN, PH jatuh sebab komponennya sendiri. Yang keduanya, kami tidak pernah pun bersifat berselindung di sebalik apa juga alasan, sebab macam yang saya katakan tadi bahawa kamilah antara kumpulan yang memohon kepada Sri Paduka Baginda untuk pilihan raya diadakan sebaik saja Pakatan Harapan tumbang selepas mentadbir 22 bulan yang lalu. Terima kasih. Amira, rakyat yakin dengan kepimpinan yang menggabungkan idea segar dan tenaga anak muda bersama dengan pengalaman dan wisdom golongan yang lebih berusia, golongan veteran. Apa respon Amira kerana ramai orang di luar sana yang bimbang bahawa muda ada idea segar, betul, ada tenaga, tapi mereka kurang wisdom untuk diambil kira sebagai pemimpin yang menjadi efektif sama ada di peringkat negeri ataupun di peringkat kebangsaan? Terima kasih Luqman. Saya akan menjawab soalan tu, cuma ada beberapa benda yang mungkin saya nak sentuh daripada jawapan saudara Farid sebentar tadi, ada beberapa lah. Pertama tentang suatu Pakatan Harapan, saya kira saya ni orang luar lah. Saudara Yunus merupakan part of PKR, Pakatan Harapan. Saudara Farid merupakan part of Barisan Nasional. Saya seorang ahli politik baru. Suatu Pakatan Harapan berkuasa, saya hanyalah rakyat biasa. Saya rasa tidak adil juga untuk saudara Farid mengatakan bahawa Pakatan Harapan tidak menunaikan
janji-janji mereka bila mereka hanya dapat bekerja selama 22 bulan. Sedangkan selaku orang Johor, Barisan Nasional ataupun Saudara Farid sendiri berada di dalam UMNO sudah memegang tampuk pemerintahan di Johor lebih 50 tahun. Dan dalam 50 tahun itu berapa banyak pula janji yang tidak ditunaikan. Jadi saya rasa sekiranya ingin menunding jari tentang janji hanya kepada Pakatan Harapan itu tidak adil lah. I think semua parti ada kelemahan-kelemahannya dan tidak bolehlah compare Pakatan Harapan yang hanya bekerja selama 22 bulan itu pertama. Kedua, berkenaan dengan wisdom orang muda. Orang kata orang muda ni cepat melenting dan sebagainya. Saya rasa benda itu juga satu pengamatan yang tidak berapa tepat. Kerana kalau kita lihat di dalam parlimen itu sendiri, berapa ramai warga yang lebih berusia berbanding dengan orang muda. Orang muda tidak ramai di dalam parlimen. Tetapi dalam parlimen itulah yang kita lihat pelbagai kata-kata yang kesat, pelbagai pergaduhan yang tidak matang berlaku di dalam parlimen. Dan itu bukan dibuat oleh golongan muda, tetapi golongan orang yang lebih berusia. Jadi sekiranya kita nak meletak kematangan sekadar kepada usia sahaja, itulah satu benda yang tidak adil. Dan saya rasa saudara-saudara pemuda di peringkat UMNO dan PKR juga mungkin boleh bersetuju dengan saya tentang perkara ini. Kerana saya tahu bahawa orang muda itu kematangannya bukan hanya di bahagian usia saja. Kita mahukan satu pembaharuan untuk negara. Kita mahukan masa depan yang bagus untuk kita sendiri dan juga anak-anak kita kemudian hari. Dan ini membuktikan bahawa kita sebagai pemegang tampuk masa hadapan lebih ada kepentingan di dalam apa yang berlaku dalam negara dan negeri Johor berbanding dengan mereka yang mungkin sudah berusia sedikit. Dan sekiranya mereka pun ada kepentingan adalah untuk anak-anak mereka sendiri. Terutamanya untuk orang muda, kita akan letakkan 110% di dalam kerja-kerja membangunkan negara kerana itu adalah nasib kita di masa akan datang. Muda masih lagi agak senyap berkenaan dengan kerjasama dengan blok pembangkang. Saya tidak akan tanya sama ada muda akan sanggup bekerjasama kerana itu adalah saya rasa saya boleh teka apa jawapannya kerana siasat terbuka bergantung pada negotiations. Tapi apa yang saya mau tanya adalah sejauh manakah muda sanggup berkompromi untuk setuju bekerjasama dengan Pakatan Harapan? Bagi saya, kami di Parti Muda dan kawan-kawan lain di Parti Pembangkang, kita ada satu goal yang sama, iaitu kita mahukan kemenangan untuk blok pembangkang secara keseluruhannya. Bermakna sejauh mana muda sanggup berkompromi bersama dengan kawan-kawan pembangkang itu adalah tergantung kepada apakah cara yang terbaik untuk blok pembangkang secara keseluruhan mencapai kemenangan itu. Saya fikir muda ini adalah sebuah parti yang baru tetapi kita tidak bolehlah dipandang sebagai sebuah parti yang junior dan tidak boleh dipandang hanya sebagai sayap pemuda kepada Pakatan Harapan. Sebab muda itu sendiri secara keseluruhannya merupakan sebuah parti nasional. Tetapi at the same time, kita faham bahawa strategi untuk masuk ke pilihan raya bukan sekadar untuk dapat kerusi. Tidak guna kalau kita dapat kerusi banyak tetapi kesemuanya kalah. Strategi paling utama adalah untuk kita memenangi pilihan raya. Jadi apabila kami masuk ke dalam meja perundingan, itu adalah gol yang pertama. Dan apa-apa sahaja yang dapat mencapai gol tersebut, muda sanggup dan rela untuk berbincang dengan rakan-rakan pembangkang. Yang antara yang penting juga bukan hanya percaturan politik dan pengagihan kerusi, tetapi isu-isu yang diperjuangkan, isu-isu yang melibatkan golongan anak muda khasnya dalam PRN yang pertama yang akan melibatkan pengundi 18 hingga 20 tahun. Eunice, PKR, bagi Eunice, bagaimana isu yang dekat dengan hati anak muda ini berbeza dengan isu golongan-golongan lain dan apa yang PKR lakukan untuk memperjuangkan isu-isu yang dekat dengan hati anak muda ini? Terima kasih Lokman. Sebelum itu saya ingin menjawab rakan saya Saudara Farid berkenaan dengan pembangunan ataupun kestabilan kerajaan negeri Johor. Tadi Saudara Farid ada menyentuh tentang FDI di mana kerajaan negeri Johor dalam mencapainya. Dan kita boleh lihat waktu Pakatan Harapan memerintah di negeri Johor, kita ada beberapa inisiatif yang kita diperluaskan seperti tender terbuka, air percuma, penghapusan kotak menegak kerajaan KMK, kad sihat Johor dan insentif khusus perkahwinan percuma dan juga bermacam-macam lagi. Tapi untuk makluman, kad sihat dihapuskan ataupun diberhentikan oleh Kerajaan Barisan Nasional apabila diambil alih oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar. Dan juga selain itu, berkenaan dengan FDI, kita boleh lihat prestasi Pakatan Harapan di mana selain itu laporan pembangunan pelaburan Malaysia MIDA menyatakan Johor adalah negeri yang tertinggi menerima foreign direct investment pada tahun 2018 sebanyak 24 bilion
yang tertinggi di Malaysia. Ini menunjukkan prestasi di negeri Johor itu dari segi melaksanakan tugas-tugas ataupun inisiatif dan janji-janjinya terus berjalan. Dan kami akui ada juga kelemahan dan in terms of komunikasi kita dan perkara-perkara yang baik ini kepada masyarakat. Dan keduanya berkenaan dengan kestabilan politik. Alasan yang mereka sentiasa diungkitkan adalah PH tidak stabil. Saya nak bertanya balik mereka, perhimpunan yang dibuat pengkhianatan itu mewujud kerajaan lebih stabil. Kemudian berlaku di Sabah, Melaka dan kini di Johor. Apakah kestabilan itu untuk rakyat atau negara atau hanya untuk UMNO untuk distabilkan saja? So, maka persoalan kestabilan ini perlu dilihat lebih luas. Ya, kestabilan bukan hanya mendapatkan 2/3 ataupun 1/3 ataupun mewujudkan sebuah kerajaan, tapi kestabilan politik ini lebih kepada dasar, lebih kepada hala tuju negara. Dan kita boleh lihat selepas langkah Sheraton ini, kita tidak nampak negara kita ni menghala ke satu hala tuju ataupun we have a clear direction. Di manakah hala tuju kita? Apakah sebelum ini Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, dan kita boleh lihat di mana pemimpin sendiri yang duduk dalam kerajaan bersama UMNO Barisan Nasional juga kutuk Tan Sri Muhyiddin dan mereka menyatakan kerajaan Tan Sri Muhyiddin itu tidak baik dan kini mereka menjadi kerajaan dan kini mereka juga bergaduh antara PAS, antara Bersatu dan sebagainya. Adakah ini yang mereka memaksudkan stabil? So itu yang kita melihat. Itu adalah jawapan saya kepada Saudara Farid. Dan kemudian ini soalan dari Saudara Lokman, kalau saya boleh mencelah tadi, Saudara Junius kita ada merujuk kepada sumber MIDA tentang sektor pelaburan dalam negeri Johor, dan beliau dengan bangganya menyebut 2018 kita masih kedudukan pertama. Saudara Lokman, tolong kongsikan dengan Saudara Junius bahawa kita PRU 14 pada bulan 5 2018. Bermaksud kalau Saudara Yunus berbangga dengan pencapaian 2018 ekonomi Johor pada tempat pertama, saya kena mengambil kredit itulah. 2018 itu pada bulan 5 baru kita PRU, dan momentum ekonomi itu adalah daripada pembangunan pentadbiran BN. Saudara Yunus, Luqman, saya minta dia rujuk kepada sumber media yang sama tapi rujuk pada 2019. Pada 2016, 2017, di hadapan saya sekarang ada sumber MIDA. 2016, 2017, 2018, kedudukan Johor antara semua negeri dalam Malaysia nombor satu, pertama. Tapi Encik Roman dan juga Encik Yunus menjelang 2019, ini kena sebut. Selepas PRU yang ke-14 inilah waktu yang mana PH mentadbir Johor. Dan ketika itu Encik Roman dan Encik Yunus Warren, mungkin Encik Yunus Warren tidak berani sebut 2019, dia cuma sebut 2018. 2018 saya ulang, PRU berlaku dan ketika itu masih pada awal tahun adalah BN. Tengok yang 2019, Cik Loman, Cik Yunus, kita jatuh kepada tempat keempat dan jumlah pelaburan kita daripada tahun 2018 30 bilion jatuh kepada 11 bilion pada 2019. Bermaksudnya apa? Bermaksud sudah ada ketidakpercayaan pelabur kepada negeri Johor ketika itu yang ditadbir oleh PH. Itu Cik Yunus kena terangkan kepada kita di Esok Awal ni secara penuh. Bahkan saya juga ada kita jangan sembunyi-sembunyi separuh. Itu yang saya nak respon Cik Loman pasal statistik pelaburan dan juga ekonomi Johor 2018 dan juga 2019. Jadi saya balik pada soalan tadi kepada Yunus, isu-isunya adalah sentral untuk menambat hati pengundi ini. Isu-isu yang dekat dengan hati anak muda. Isu-isu yang penting pada mereka mungkin berbeza dengan isu-isu yang penting pada golongan lain. Dan mungkin saya akan tanya juga kepada parti-parti yang lain juga di sini, tapi saya mulakan dengan Yunus, apa yang PKR lakukan untuk memperjuangkan isu-isu yang especially close kepada hati anak muda menuju ke PRN Johor kali ini? Baik, terima kasih. Berkenaan dengan isu yang sangat rapat dengan anak muda adalah yang pertama adalah isu peluang pekerjaan. Saya yakin ramai mahasiswa ataupun graduan yang masih menganggur, yang tiada peluang pekerjaan. Saya rasa itu adalah isu pertama bagi anak muda. Dan keduanya adalah berkenaan dengan isu pendidikan, fair and quality education kepada semua masyarakat, termasuklah Chinese, Indian, Malay dan sebagainya. Dan ketiganya adalah berkenaan dengan isu-isu jenayah di kalangan anak muda. Itu adalah perlu diperlihat secara very inklusif lah, mengambil kira isu-isu anak muda. Dan juga baru waktu kita membuat pelancaran di negeri Johor baru-baru ini, pelancaran jentera AMK, YB Akmal juga mengangkat 5 perkara lah, termasuk 5 isu yang penting, iaitu adalah isu gig ekonomi yang sangat penting. Bagaimana kita mahu membantu golongan e-hailing ini, iaitu pertama.
Keduanya berkenaan dengan mahasiswa. Golongan mahasiswa pun harus diperlu melihat bagaimana kita nak membantu mereka. Ketiganya kemiskinan haid wanita dan juga kita masukkan dalam isu yang kita memberi perhatian. Okey. Farid, mengapa UMNO parti terbesar, saya rasa salah satu parti tertua dalam sejarah negara. Mengapa UMNO adalah parti terbaik untuk memperjuangkan nasib anak muda berbanding semua parti lain? Luqman, kalau cerita sejarah lalu takut orang tak mau dengar. Saya ceritakan keadaan semasa. Luqman, bayangkan ketika negara dilanda pandemik, agaknya parti dan sayap manakah yang memperjuangkan kebanyakan isu-isu masyarakat? Sebut secara jelas, Saudara Luqman, I Citra, I Lestari, I Sinar, moratorium lanjutan. Semuanya itu adalah suara-suara yang keras dikemukakan oleh kami, sehingga kan rakan dalam kerajaan ketika ditadbir oleh Tan Sri Mahyadin ketika sebelum ini daripada parti PAS membayangkan bahawa kami ini memberikan syarat-syarat seperti mana pinangan Sultan Melaka kepada Puteri Gunung Ledang. Seolah-olah kami memberikan syarat-syarat yang tidak patut dikemukakan kepada kerajaan, seolah-olahnya mengugut. Tapi kami kekal dengan tindakan itu, Saudara Luqman, bahawa kami membuktikan kepada rakyat usaha-usaha kami mendesak adalah untuk rakyat kebanyakannya mendapat faedah. Dan saya percaya nikmat I Citra, I Lestari walaupun sekarang ni I Sinar masih belum berjaya, termasuk juga moratorium lanjutan ketika itu diperjuangkan oleh pihak kami, pemuda UMNO, khasnya pemuda Barisan Nasional. Dan kami mungkin kurang dengar daripada sahabat-sahabat yang lain. Tapi tak apalah, nak bagi tahu kami dari dulu, kini dan selamanya insya-Allah akan terus memperjuangkan isu-isu yang dekat dengan masyarakat. Yang saya sebutkan tadi adalah isu-isu yang baru saja berlaku. Dan yang terkehadapan, Luqman, kita sudah pasti nak mewajahkan UMNO dan juga Barisan Nasional ni sebagai sebuah parti yang sentiasa mengutamakan rakyat. Yang itu sebab saya katakan tadi, walaupun Luqman kata sejarah ekonomi itu satu benda yang lepas, tapi di situlah butiran faktanya. Di situlah butiran faktanya, walaupun Amira katakan semasa BN lama memerintah masih banyak lagi yang belum dilaksanakan. Ya, sebab itulah kami katakan dalam keadaan kami telah lama mentadbir pun masih lagi banyak kelompok-kelompok yang masih belum kami dapat realisasikan, tetapi kami telah membuktikan secara fakta dan juga statistik bahawa ekonomi di bawah pentadbiran BN sebelum ini sangat baik. Dan apabila kebetulan ada pemilihan baru dalam PRU, rakyat memilih dan kita hormati, dan ketika itu nampaknya kita terpaksa mengatakan formula itu tidak berjaya. Jadi kami di waktu ini terpanggil untuk mengatakan kembalilah kepada kami yang sudah ada track record yang baik dan kami sudah bangun dengan satu pandangan dan juga semangat yang baru nak meninggalkan benda-benda yang mungkin orang nampak kami buruk. Ya, kita kena akui setakat mana kelemahan kami, kita kena akui. Dan mengakui kelemahan itu bukan satu keburukan, bahkan pada saya itu satu semangat baru. Seperti mana juga sahabat-sahabat dalam muda dan juga dalam AMK sentiasa nak berikan yang terbaik untuk orang muda, itu juga yang dekat di hati kami. Terima kasih, Luqman. Saya mahu bagi ruang pada Amira untuk bercakap berkenaan dengan isu kehadiran pengundi, tapi satu lagi soalan terakhir saya mahu tujukan kepada Younes dan juga Farid. Saya rasa dua parti ini ada untuk saya tanyakan soalan ini. Kerana kita bercakap berkenaan dengan memudahkan parti. Dan salah satu perkara yang pantas dilakukan oleh kedua-dua parti, baik di belah kerajaan maupun pembangkang, adalah mereka tunjulkan lebih ramai wajah muda yang baru. Iaitu satu langkah pertama, first step yang bagus. Tapi ramai yang masih merasakan, baik dalam PKR maupun dalam UMNO, mereka ini rata-ratanya sedikit simbolik, ada kuasa dan pengaruh dan mereka didengari, tetapi pada penghujungnya mereka tidak mempunyai impak dan kuasa yang sebesar yang sepatutnya kerana masih lagi golongan veteran yang call the shots, baik PKR, baik golongan UMNO. Dan nampaknya kurang lagi pemimpin muda yang diangkat ke paras yang betul-betul tinggi, peringkat yang betul-betul tinggi sehingga ke naik presiden, timbalan presiden maupun presiden, dan mereka hanya sampai a certain level sahaja. Saya tujukan kepada Farid dahulu sebelum saya tujukan kepada Younes. Adakah sebenarnya orang muda dan wajah baru ini tidak mempunyai kuasa dan impak sebesar mana yang mereka patut ada kerana kita mahu idea segar orang muda untuk go all the way dan bukan subject to approval kepada golongan-golongan veteran yang masih melakukan semua perkara ini dengan cara lama? Luqman, saya dah sebutkan tadi PRU 14 banyak menginsafkan Barisan Nasional dan UMNO secara khususnya sebagai parti terbesar dalam komponen.
Dan Lokman, saya kena membuat perakuan bahawa penambahbaikan sedang pun berlaku. Dan kami rasa, dan saya juga sebagai seorang ahli parti dan juga seorang peguam dalam segi kerjaya, saya sendiri merasai bahawa ada perubahan yang sangat baik. Dan saya sendiri merasakan bahawa perkara-perkara yang lepas itu sudah tidak lagi kedengaran dalam parti kami. Itu pandangan orang luar terhadap kami, terpulang kami tak boleh hakis. Tapi yang kita nak kongsikan ialah sebagaimana UMNO ni dia dan juga BN dia mahu diterima oleh rakyat. Pertamanya dia mesti diterima oleh ahlinya sendiri. Kalau ahlinya merasakan bahawa ada pembaharuan yang sangat baik, saya yakin dan percaya lebih mudahlah untuk rakyat menerimanya. Berbanding kalau ahli parti sendiri menunjukkan satu pemberontakan dalaman, ya sudah pasti dia susah untuk kita memikat orang-orang luar. Jadi Lokman, saya kena memperakui bahawa UMNO semakin menuju ke landasan yang baru dengan semangat yang baru. Apa-apa kelemahan kita sudah kenal pasti, dan insya-Allah semua kepimpinan baru pada hari ini, Lokman, tengok kepada Melaka. Melaka ada 2 orang esko negeri yang datangnya daripada Kelang Pemuda. Jadi kalau saya nak katakan BN di Melaka sifatnya masih lama, mereka tak akan berikan 2 tempat esko, dan salah seorangnya adalah esko kesihatan, satu jawatan kanan dalam kepimpinan negeri. Jadi kalau ini saya boleh kongsikan di Melaka, saya sangat percaya Johor juga dan BN pusat secara keseluruhannya sudah bersedia untuk melakukan perubahan baik demi diterima oleh pengundi-pengundi muda khasnya. Terima kasih. Yunis, soalan yang sama. Adakah penonjolan lebih ramai wajah muda ini walaupun is a welcome first step, tapi hanyalah packaging baru yang mengandungi barang yang rata-ratanya sama? Kerana golongan muda ditonjolkan ini tidak mempunyai impak sebesar yang kita mahukan kerana mereka masih subject to approval daripada golongan-golongan veteran yang do things the old way. Di dalam PKR, bagaimana Yunis? Baik, terima kasih Lokman. Dalam keadilan AMK khususnya, usia yang kita tetapkan adalah sehingga 35 tahun. Ya, itu adalah satu langkah yang baik bahawa kita boleh melahirkan pelapis dan juga pemimpin-pemimpin muda yang memberi ruang yang besar, ya. Berbanding dengan parti-parti rakan ataupun parti-parti oponen, kita nampak rata-ratanya ada parti yang usianya sampai umurnya 40 masih dikategorikan sebagai pemuda. Ya. Dalam keadilan, kami mempraktiskan suara anak muda itu menjadi keutamaan bagi parti kerana mereka adalah tunjang parti dan masa depan negara. Ya. Disebabkan itu, parti ini mempunyai kuota untuk mencalonkan anak muda di setiap kali pilihan raya berlaku. Seperti yang saya katakan tadi, di Johor, kita mensasarkan 6 orang calon muda ataupun 30% daripada jumlah kerusi yang kita akan bertanding. Namun anak muda tersebut juga perlulah menunjukkan kredibiliti. Bukan semata-mata anak muda, tetapi kredibiliti dan juga kewibawaan itu untuk menjadi calon pilihan raya jika mereka benar-benar ingin menjadi wakil rakyat. Ya, semenjak tsunami politik dari 2018, ya, kita lihat sejarah keadilan sering menambahkan kuota anak muda untuk dikehadapankan sebagai calon muda. Bermula dengan 10%, kini telah mencapai 30%, ada tempat mungkin ke 40%. Dan kita boleh lihat wajah-wajah dalam keadilan yang muda-muda, contohnya kita boleh lihat calon seperti YB Akmal Nasir, Adun Rawang, ya, YB Chua Wekiat, YB Prabhakaran Ahli Parlimen Batu, dan juga seperti dulu kita boleh lihat Nurul Izzah, Rafizi. Muka-muka ni adalah muka yang muda yang membawa perubahan dalam tsunami politik dalam Malaysia. So saya yakin bukan hanya veteran sahaja, tetapi dalam keadilan memang ada ruang dan juga platform untuk kita runding dan bincang suara-suara anak muda ini diketengahkan supaya boleh menjadikan ia sebagai satu landasan dan juga membuat dasar demi kepentingan negara dan rakyat. Okey, salah satu isu dan cabaran yang kita jangka adalah kehadiran pengundi yang akan turun mengundi nanti. Kita saksikan pada 2-3 PRN yang lepas, kehadiran pengundi agak rendah. Banyak faktornya, COVID-19 dan sebagainya, itu semua kita sedia maklum. Tapi mungkin ada satu lapisan lagi pada PRN Johor ini, pengundi muda. Mungkin ada antara mereka yang kurang motivasi untuk participate dalam politik. Mereka mungkin tidak mahu turun mengundi. Jadi itu cabarannya. Amira, bagaimana kita mahu memastikan peratusan yang turun mengundi khasnya dalam kalangan golongan muda
tinggi pada kali ini dan bukan seperti PRN-PRN yang sebelum ini, dan juga mereka orang muda yang berada di perantauan balik kampung untuk turun mengundi? Terima kasih Luqman. Pertama sekali untuk orang muda seperti yang saya sebut sebentar tadi juga, bahawa orang muda ini sangat cakna dengan apa yang sedang berlaku pada zaman sekarang, dan mereka ingin tahu bahawa hak-hak mereka diperjuangkan. Jadi untuk kita incentivize orang muda ini untuk keluar mengundi, saya fikir wajar untuk semua parti mengetengahkan dasar-dasar dan polisi-polisi yang akan excite orang muda untuk keluar mengundi. Benda-benda yang memperjuangkan hak-hak orang muda, sebagai contohnya gaji minima yang bermaruah, peluang pekerjaan yang bagus untuk orang-orang muda, dan juga sepertinya isu-isu pengangkutan awam, isu-isu pendidikan. Semua ini adalah isu-isu yang dekat dengan hati orang muda, dan sekiranya kita dapat mempertengahkan isu-isu yang memang rapat dengan orang muda ini, secara tidak langsung akan dapat menarik minat mereka untuk kembali ke Johor dan mengundi. Itu pertama. Kedua, Luqman, adalah kita pun juga perlu memberi satu insentif kepada orang muda untuk balik ke kampung halaman dan mengundi. Sebagai contohnya, kita tahu bahawa orang muda yang ada di perantauan, kita perlu pastikan bahawa mereka ada akses untuk pulang mengundi. Bantuan untuk, sebagai contohnya, bas untuk mereka pulang mengundi, pengangkutan untuk mereka pulang mengundi. Saya rasa ini bukan sekadar tanggungjawab di pihak kerajaan, tetapi semua kawan-kawan di Parti Pembangkang juga perlu bekerjasama untuk memastikan orang muda dapat untuk balik. Kemudian di pihak SPR pula, saya baru-baru ini ada naikkan isu ini, di mana ada mereka yang berusia 18 hingga 21 tahun yang sepatutnya sudah dapat mengundi, ada mengadu bahawa status semakan SPR mereka masih lagi tergendala. Jadi mereka tidak pasti sama ada mereka sebenarnya boleh mengundi atau tidak. Saya fikir perkara ini perlu diselesaikan oleh SPR. SPR perlu memberi satu kata putus dan satu assurance kepada orang muda bahawa mereka memang layak untuk mengundi di PRN Johor. Jadi saya mohon agar isu bahawa status semakan mereka ini masih tergendala dapat diselesaikan dengan segera. Dan sekiranya saya boleh sentuh sikit, Luqman, selain daripada isu orang muda keluar mengundi, ada juga tentang isu mereka orang Johor yang berada di luar negara, dan saya rasa Johor ini uniknya dengan negeri-negeri lain adalah kita ada 80,000 pengundi Johor yang berada di Singapura. Dan mungkin orang kata, oh ni yang duduk Singapura ni tak ada kena-mengena dengan apa yang jadi di Johor. Salah, mereka ini adalah mereka yang bekerja di Singapura tetapi keluarganya di Johor lagi, dan some of them sebenarnya masih menetap di Johor. Jadi segala benda yang berlaku di Johor masih melibatkan pemikiran mereka dan juga hak mereka untuk mengundi di Johor. Ada perlu assurance juga dari SPR bahawa satu, sekiranya masih menjalankan postal voting itu perlu dipercepatkan dan prosesnya perlu dipermudahkan. Ataupun sekiranya boleh, jadikan Malaysian Embassy sebagai tempat untuk orang-orang Malaysia di Singapura untuk mengundi di sana, dan pastikan bahawa undi itu sampai tepat pada masanya. Ini adalah satu komitmen yang perlu diberikan oleh kawan-kawan di pihak kerajaan dan juga kawan-kawan di pihak pembangkang untuk memastikan semua orang Johor, tidak kira pengundi baru atau pengundi lama, dapat menjalankan hak demokrasi mereka. Okey, baik. Soalan penutup kepada semua. Seminit each. Saya bagi Amira dahulu. Amira, di sebalik segala isu dan mungkin kebimbangan seperti yang kita bincang sebentar tadi, muda kurang pengalaman, kurang wisdom seperti yang dirisaukan sesetengah pihak, mengapa Amira yakin muda akan menjadi pilihan pengundi dan juga pengundi muda dan juga pengundi secara keseluruhannya dalam PRN Johor pada kali ini? Muda ini daripada awal penubuhannya kami sentiasa kata bahawa kita membawa 3 benda. Kita membawa satu, politik khidmat, yang mana kami telah buktikan sewaktu misi banjir, sewaktu mahasiswa terkandas di Muda adalah antara parti yang paling laju turun ke padang dan memberikan khidmat secepat mungkin kepada masyarakat yang menunggu perkara-perkara tersebut. Kedua adalah muda adalah sebuah parti yang ingin menjadi sebuah parti berdasarkan polisi. Kita mahu memperjuangkan isu-isu yang dekat dengan hati rakyat dan kita mahu memastikan bahawa isu-isu itu dapat dilaksanakan dengan proses yang betul. Ketiga, muda memperjuangkan politik nilai. Kita mahu lari daripada politik berdasarkan kuasa dan wang. Tapi kita mahu membuktikan bahawa kita boleh meletakkan dan mengetengahkan calon-calon yang sememangnya ingin berkhidmat untuk rakyat. Dan politik nilai ini perlu memastikan bahawa kita lari daripada cash is king, kita lari daripada kuasa dan wang melebihi apa yang rakyat mahu. Muda itu aksi. Jadi kita akan pastikan bahawa apa-apa calon, siapa-siapa calon yang kita letakkan, kita janjikan bahawa sekiranya mereka menang, berjaya menambat hati orang Johor,
mereka akan sentiasa memberikan 100% untuk memberikan yang terbaik kepada negeri Johor. Right. Yunis, soalan yang sama. Di sebalik segala cabaran yang dihadapi oleh PKR, prestasi yang tidak merangsangkan, malah secara jujurnya kalau lihat data dari segi kerusi yang dimenangi dua PRN yang lepas semakin memburuk daripada segi bilangan kerusi yang dimenangi. PRN Melaka sifar kerusi, PRN Sarawak sifar kerusi, dan kebimbangan bahawa masih ada lagi kepimpinan legasi orang lama dalam PKR. Mengapa Yunis yakin bahawa PKR akan menjadi pilihan anak muda dalam PRN Johor akan datang? Baik, terima kasih Luqman. Saya yakin PRN di Johor kali ini memang cabar dan kita akui juga kelemahan kita yang sebelum-sebelum ini. Tetapi di negeri Johor kita telah bersedia lebih awal dan kita telah menyusun strategi-strateginya dan juga memahami sentimen-sentimen pengundi di Johor dan juga telah menyusun langkah-langkah bagaimana kita mahu pengundi ini keluar mengundi. Ya, sudah tentu hasrat anak-anak muda hari ini adalah untuk mengundi pemimpin yang boleh menjalankan tanggungjawab yang baik untuk kawasan mereka dan juga merata-rata akan memilih calon daripada memilih parti. Ya, dia lebih kepada calon. Oleh itu, strategi kali ini adalah kita menampilkan calon-calon yang benar-benar berwibawa, yang ada latar belakang yang sangat merangsangkan dan menunjukkan imej-imej baru bukan saja dari golongan lelaki tetapi juga daripada golongan wanita muda. Ya. Mereka mahu calon-calon yang bersedia untuk bekerja. Bukan hanya sebelum PRU atau PRN tapi selepas PRN ataupun pilihan raya yang akan berlangsung. Dan saya juga yakin selepas pelulusan dalam Undang-Undang 18 oleh Wakil Rakyat, kita lihat bagaimana demokrasi itu diraihkan. Maka ini adalah satu peluang untuk keadilan juga untuk membuktikan bahawa apa-apa yang berlaku dalam PRN beberapa PRN ini, bahawa PRN negeri Johor saya yakin dengan keadilan yang dipimpin oleh bagi Tuan Sad Ibrahim di Peringkat Negeri telah merancang pelbagai aktiviti-aktiviti dan juga dasar dan juga polisi-polisi yang kita boleh meyakinkan bukan hanya sekadar politik tapi dia adalah realiti yang berlaku untuk membantu rakyat ini. So itu saja dari saya. Baik Farid, di sebalik cabaran yang dihadapi oleh UMNO pula, segala masalah legasi dan sebagainya, persepsi bahawa ia masih lagi parti orang lama, masih lagi rata-ratanya terbelenggu dengan warlord dan sebagainya. Mengapa UMNO yakin ia akan menjadi pilihan anak muda bermula dengan PRN Johor kali ini? Terima kasih Luqman. Berbalik kepada legasi dalam UMNO, ya, kami ada legasi kepimpinan negara dan negeri dengan track record yang baik untuk pembangunan negara dan juga negeri. Ya, kami juga akui bahawa rakyat telah pun memberikan perutusannya pada PRU yang ke-14 dan ini adalah mandat yang baru yang BN harus dapat daripada rakyat Johor khasnya. Kenapa? Kerana kita percaya bahawa Barisan Nasional mampu memberikan politik khidmat baktinya kembali kepada rakyat. Kita yakin bahawa dalam setiap keadaan termasuk dalam keadaan yang kritikal semasa pandemik, BN tetap bersama rakyat. Rakyat boleh melihat betapa pemuda UMNO khasnya dan juga BN umumnya memperjuangkan hak-hak rakyat dalam setiap acara, terutama dalam pembangunan dan juga sumbangan kepada rakyat, terutamanya ketika pandemik berlaku. Kita juga adalah antara parti politik yang sangat tidak selesa apabila berlakunya pertukaran kerajaan. Bahkan kita juga tidak seronok bila disebut sebagai kerajaan tebuk atap. Maka inilah satu bukti yang paling nyata bila mana Barisan Nasional Johor khasnya dengan perkenan Tuanku Sultan membubarkan DUN. Kita kembalikan mandat untuk rakyat Johor pilih dan kita percaya rakyat Johor khasnya bijak menilai sebab semua parti politik utama dalam Malaysia ini telah pun diberi peluang mentadbir Johor. Yang mana sesuai, yang mana bagus, kita serahkan kembali kepada rakyat Johor. Dan untuk pihak BN, sudah pastilah saya menyuruh kepada rakyat Johor untuk kembali memilih BN mentadbir pada PRN kali ini. Terima kasih Luqman. Baik, Amira, Yunis dan juga Farid, di mana kalian akan bertanding dalam PRN kali ini? Amira jawab dulu, ladies first. Itu seperti undi adalah rahsia sehingga tiba masanya. Baik, Yunis ada sebarang komen sebelum saya tutup. Saya gemar untuk jadikan ini sebagai soalan penutup. Mana tahu saya bertuah sikit untuk mendapatkan jawapan walaupun saya tak sangka saya akan dapat jawapan. Baik, terima kasih. Soalan yang sangat panas juga. Ya, secara pendek je, kita sudah nak habis ni. Saya belum membuat keputusan lagi berkenaan ini.
saya tunggu keputusan pimpinan. Farid juga jawapan yang sama, saya assume. Sentiasa berkhidmat untuk parti. Terima kasih. Farid Khalid, Naib Ketua Pemuda UMNO Johor, Arjunis Waran Ketua AMK Johor dan juga Amira Aisyah, Setiausaha Agung Parti Muda. Selamat berjaya kepada anda semua. Good luck untuk menambat hati pengundi pada 12 Mac ini, hari pengundian pilihan raya negeri Johor. Terima kasih kepada anda yang menonton Dialog 3 Penjuru pada hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.